Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita untuk perkampungan ilmu slot prinsip perakaunan pukul 10.30 sampai 12.30. Lepas tu sambung balik pukul 2.30 kan? Betul. 2.30 sampai 4. Ya. Yeah. Betul. Betul. Okay, untuk slot pagi ni kita buat ulang kaji kertas 1 soalan objektif, set 1 soalan percubaan SBP. So cikgu harap semua orang ada buku bersama ya. Semua dah ada buku tak? Dah. Ada. Okay, so kita mulakanlah terus. Bersedia dengan soalan cikgu dah bagi. Siapa ikut giliran, cikgu dah sediakan soalan kat sini. So awak ada buku, boleh rujuk buku tu sekali. Okay, siapa first? Kalau ikut nama first, siapa sepatutnya? Adam Daniel. Dia ada tak? Macam tak ada je. Bawah Adam siapa? Okay, soalan 1 dan 2. Pak Adam siapa? Next, Adam. Afiq ke? Afiq Danish. Afiq Danish. Afiq Danish pun tak ada juga. Ni set berapa? Ha? Ni set berapa? Ni set 1. Okay. Cikgu dah jawab sampai soalan 11. Tak apa, kita start balik. Kita mula balik soalan set 1 daripada soalan nombor 1. Okey, lepas Afiq Danish siapa? Teruskanlah, cikgu tak nak panggil. Siapa seterusnya, nama seterusnya? Sekejap cikgu. Siapa ada list nama? Afiq Muklis ke? Awak ke? Set 1, soalan 1, soalan nombor 1 dan 2. Baca soalan lah cikgu. Baca soalan, lepas tu apa jawapan awak. So kita bincang. Okey. Peringkat kita Raja 1 menunjukkan kitaran perakaunan. Raja 1. Peringkat kitaran ini akan menyenaraikan baki akhir bagi semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan. Apakah peringkat yang dimaksudkan? A. Imbangan duga terselaras. Imbangan duga terselaras. Menyerahkan baki akhir bagi semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan. Okey, betul tak jawapan Muklis? Betul. Betul kan? Semua dah ada jawapan. Muklis Betul. buka kamera boleh? Buka. Betul. Buka kamera. Siapa yang present dia kena buka kamera. Sekejap cikgu, sekejap. Ni tak pakai baju ke? Okey, yang lain sambil-sambil tu kita tuliskan apakah kitaran untuk P ni apa? Buka kamera ke cikgu? Buku catatan pertama. Buku catatan pertama. So ni B, C, P. Okey, Muklis dah ready, buka kamera. Q apa? Imbangan duga. Imbangan duga. Hari tu kita dah bincang kan? Okey. R. Imbangan duga terselaras. Imbangan duga terselaras. S. Catatan Penutupan. penutupan. Okey. Okey, mana Muklis? Nombor 2. Betul jawapan dia. Imbangan duga terselaras. Okey, betul. Nombor 2. Baca lagi ke cikgu? Ya, bacalah. Okey. Siapakah pengguna dalaman penyata kewangan? B. Pengurusan. Apa? Pengurusan. Okey, Muklis jawab B. Okey, bank? Bank ni apa? Pengguna mana? Pengguna luaran. Bank ni pengguna luaran. Akaun belum bayar?
Kau belum bayar. Ha. Ya. Kau belum bayar. Sebab dia ada dua je, Pengeluaran tak? pendalaman atau pengeluaran. Pengeluaran. Okey, pengguna, luaran, pesaing perniagaan. Sama juga. Sama juga pengguna, luaran. Okey, so betul kan jawapan Mukhlis. Okey, terima kasih Mukhlis. So kita sambung next lepas Mukhlis apa? Ainur. Ainur. Okey, Ainur, where are you? Sila muncul diri. Ada tak Ainur? Ainur tak ada ke? Mira, Ainur tak ada ke? Tolong semak. Cikgu, dia kata internet dia problem. Okey, kita bagi orang lain pula. Lepas Ainur siapa? Lepas Ainur siapa? Aminah. Aminur. Cikgu kemarin laptop saya rosak. Tak apalah Aminur, jawab je Aminur. Nombor 3, Aminur. Suara boleh kan Aminur? Nombor 3 je. Ya. Encik Mezu, pemilik perniagaan pakaian Mezu telah mengambil 2 pasangan baju Melayu untuk menghadiri majlis convocation anaknya. Urus niaga tersebut direkodkan sebagai ambilan dalam buku perniagaannya. Apakah konsep yang digunakan? Entiti berasingan A. Entiti berasingan. Kenapa entiti berasingan Amin? Sebab dia mengasing sebab dia mengasingkan hal peribadi dengan urusan syarikat. Sebab Jika ambil apa? sebab entiti berasingan ni kan mengasingkan hal peribadi dan urusan syarikat. Macam tu tak tahu. Tidak ke mengasingkan? Dia mengasingkan. Kan? Okey, itu maksud entiti berasingan So urusan Ah. peribadi dengan perniagaan perlu diasingkan. Okey, maksudnya kat sini dia ambil barang niaga untuk kegunaan anaknya. Maksudnya peribadi lah kan? Betul tak? Okey Amin, apa maksud usaha berterusan? Usaha berterusan ni apa? Terus beroperasi tanpa had. Betul, tiada had masa lah. Okey, so tempoh kewangan apa? Tempoh pelaporan perekonomian dalam masa 1 tahun. Ya, tempoh perekonomian dia 12 bulan ataupun setahun. Okey, Wan sebagai ukuran? Dirujuk Nilai kepada? mata wang. Ya, mata wang Mata wang. Mata wang ikut negara masing-masing lah. Okey, nombor 4. Okey, betul jawapan Amin. Okey, nombor 4. Bacakan soalan dan jawapan. Amin, teruskan. Oh, saya? Yelah, seorang dua soalan. Oh. Maklumat berikut adalah berkenaan syarikat berhad. T dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan untuk menetapkan dasar syarikat. Siapakah T? Lembaga pengarah. D. Lembaga pengarah. Betul tak lembaga pengarah?
Ya ke? Betul tak? Kenapa lembaga pengarah? Kenapa lembaga pengarah, Min? Min jawab D. Kenapa? Amin. Kenapa kita lembaga pengarah? Tahu tak? Yang lain? Kenapa kita jawab pada T? Apa penerangan dia? Kenapa kita pilih lembaga pengarah? Kenapa tak berusaha? Kenapa tak kesatuan? Kenapa tak pengurus operasi? Sebab pemegang saham. Apa dia? Naili tak dengar. Pemegang saham. Lembaga pemegang saham. Lembaga pemegang saham. Okey, lembaga pengarah ni adalah pemegang saham dan dia dilantik. Betul lah. Dilantik oleh pemegang saham dan mesyuarat agung untuk menetapkan dasar syarikat. So dia ni adalah ahli lembaga pengarah dalam syarikat berhad. Syarikat berhad ataupun syarikat sendirian berhad. So dia yang memutuskanlah, dia menetapkan dasar-dasar apa semua. Okey, so berusaha saham ni apa? Berusaha saham? Tempat jual beli saham. Ya, jual beli saham. Okey, tempat jual beli saham. Okey, betul. Kesatuan kerja? Kelab bekerja. Apa Mira? Kelab bekerja. Kelab bekerja. Okey, kesatuan pekerja. Kalau cikgu dia NUTP Kalau ni dia bawa PKSO. Jadi setiap organisasi perlu ada kesatuan sekerja untuk apa? Kenapa kita perlukan ada kesatuan sekerja? Tak apa. Kenapa kita perlu buat? Kenapa kita perlu tubuhkan kesatuan pekerja? Siapa tahu? Cakap je lah apa jawapan awak. Untuk apa? Kenapa kita nak? Kenapa kita kena ada persatuan ni? Untuk apa? Mesti ada fungsi dia. Tahu tak? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kalau yang kita dah belajar kelab persatuan, kan kita dah belajar kan? Persatuan kerja ni dia macam kelab persatuan lah. Dia bawa pertubuhan. So kenapa kelab persatuan tu ditubuhkan? Untuk menjaga kebajikan ahli. Ya, betul Syahid. Untuk menjaga kebajikan ahli lah. So kesatuan kerja ni kebajikan pekerja lah. Jadi kita perlu tubuhkan untuk jaga kebajikan. Kebajikan ahli ataupun pekerja. Okey, pengurus operasi. Siapa dia? CEO. CEO? Ya ke? CEO. Pengurus operasi. Chief. CEO apa? Chief. COO. CEO stand for what? Chief Executive Officer. Chief Officer. Organisation. Ya ke? Okay. Chief So dia Executive ni, Officer. ya, Chief Executive Officer. So operasi ni dia bawah lagi ni. Dia ikut COO. department lah. Department bahagian pengurusan. So dia pengurus operasi. Tapi yang di bawah atas sekali adalah CEO. Di bawah CEO ada lembaga pengarah. Okay, next kita teruskan. Betul kan lembaga pengarah. Okay.
Seterusnya soalan 5-6 selepas Aminur siapa? Ya, saya. Okey, Syahid silakan. Kamera ke? Buka lah. Okey, soalan nombor 5. Butiran akaun manakah yang digunakan untuk mengira kos jualan? Jawapan dia pulangan keluar. Ulangan keluar. Okey, cuba awak bagi semua butiran bawah kos jualan. Bawa kos Mula jualan dengan ada apa? inventory awal, Okey, inventory. Lagi? ada belian, Ada belian. lepas tu tolak pulangan bulian, So ulangan belian ataupun nama lain. pulangan keluar. Yes. Ataupun keluar. Okey, lagi? Lepas tu ada tambah IDU. Tambah IDU kan? AIDU. Apa tu IDU tu? Angkutan masuk, Angkutan masuk. insurans Lagi? atas belian, Jualan atas duty belian. import, upah Duty atas import. belian. Yes, upah atas Upah belian. Lepas tu kita tolak apa? Inventory akhir. Ya, betul. Kita tolak inventory. Okey. Okey, ni adalah komponen di dalam kos jualan. Nanti ada pula yang tak tahu Jualan. apa itu penjualan. Okey, ni adalah item di dalam kos jualan. Betul Okey. So dulu diskaun diterima ni kita letakkan di bawah hasil dan belanja. Okey. Okey, nombor 6. Item manakah yang dikelaskan sebagai aset semasa? Bank dengan inventory 1 dan 4. B. Bank dengan inventory. So mesin ni apa? Aset bekas semasa. ABS kan? Okay. Komputer? Aset bekas semasa juga. Ya, ABS. Okay, apakah item lain selain daripada dua ni dalam aset semasa? Tunai bank. Tunai, Bank. bank. Belanja prabayar. Okay, belanja. Prabayar. Hasil belum terima. So. Masih belum terima. Lagi satu. Baru tukar hutang ragu. Kan? Bukan dah. Induk dia apa? Oh, ABT. Ya. Terima dan A, B, A. Okey, yang lain tu tolong buat catatan. Dah tulis ke catatan hari tu? Bukan dah ada ke? Kita duk bincang-bincang hari tu, kita dah buat catatan dia. Ni sebagai nota untuk awak lah. Okey, ni item lain dalam aset semasa. So yang ni ABS. Okey, so jawapan dia 2 dan 3. Okey, betul. Okey, terima kasih Syahid. Seterusnya, sebab Syahid siapa? Saya. Okey, Ayuni, silakan. Buka kamera Ayuni. Soalan nombor 7. Ya. Maklumat berikut menunjukkan kesan satu urus niaga bagi kedai komputer Oppa. Aset berkurang, liability berkurang. Urus niaga manakah yang menerangkan kesan tersebut? D. Menjelaskan akaun belum bayar dengan menggunakan hasil kutipan daripada akaun belum terima. Menjelaskan akaun belum bayar. Okey. Ini jawab dia. Menjelaskan akaun belum bayar dengan menggunakan hasil kutipan daripada akaun belum terima. So maksudnya kat sini ABB ni liability, ABT adalah So dua-dua kita
kita ambil duit ni tolak juga kan. Bila kita bayar pun ABB kita pun berkurang. Okey, kalau untuk A tu apa catatan dia? Dia Tambah apa tolak apa? aset berkurang. Aset bertambah, liability berkurang. Aset tambah liability berkurang? Betul ke? Liability berkurang. Tak semestinya dia melibatkan aset dan liability. Dia boleh kesan dekat aset saja ataupun liability saja ataupun equity pemilik. Tapi untuk ni apa? Keluarkan inventory untuk kegunaan pejabat. So dia kalau untuk kegunaan pejabat ni apa? Dia tengok inventory dia apa. Kalau inventory dia contoh perabot lah. Contoh perabot. So apa kesan dia? Kalau dia ambil perabot untuk kegunaan perniagaan. Dia ambil perabot untuk daripada ni. Maksudnya dia punya perabot berkurang ke sini? Barang niaga dia perabot. Barang niaga dia perabot. Dia ambil perabot untuk kegunaan perniagaan. So apa kesan dia? Perabot berkurang. Perabot berkurang. Perabot ke inventory? Perabot sebab cakap perabot. Kenapa pula perabot? Tak tahu. Barang niaga dia perabot. Maksudnya inventory. Dia ambil inventory untuk kegunaan pejabat. So barang niaga dia adalah perabot. Inventory dia berkurang. Inventory dah berkurang. So inventory kategori apa? Barang niaga Aset kan? So maksudnya aset bertambah. Aset tolak maksudnya inventory tolak. Aset tambah maksudnya perabot kita tambah. Okey. So kalau untuk B, beli almari jati secara kredit daripada perniagaan Mega. Secara kredit. Liability dia bertambah. Okey, liability tambah. Ni siapa ni? Perniagaan Mega Xiaomi. Maksudnya Perniagaan Mega Xiaomi ni liability kan? Almari jati ni apa? perabot. So perabot kategori Inventory. inventory di bawah. Aset. Aset. Okey, betul. Okey, C. Kita tengok pemilik telah memasukkan kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. So kenderaan. So apa yang bertambah, apa bertambah? Bertambah berkurang apa yang tambah? Aset dia tambah. Aset bertambah. Aset apa tu yang bertambah? Aset kenderaan. Ya, aset kenderaan. Okey, lagi? Kesan satu lagi? Liability ke cikgu? Apa persamaan perekonomian aset sama dengan liability tambah equity pemilik kan? Okey, so apa kesan yang C ni? Equity pemilik dia berkurang. Equity pemilik berkurang, dia ambil ke dia bawa? Dia bawa masuk? Dia bawa masuk. Maksudnya equity pemilik dia tambah. Ya, betul. Okey, so kat sini aset dia kenderaan bertambah, equity pemilik pun bertambah sebab dia kira modal lah. Modal dia dalam bentuk kenderaan. Okey, so betul yang ni. Okey, nombor 8. Nombor 8. Sona Enterprise menyediakan carta akaun seperti berikut. Apakah akaun yang sesuai jika nombor kodnya ialah 419? A. Buat edah simpanan. 419 ni duduk bahagian ni kan? Hasil. Bahagian hasil. Okey, jadi awak jawab faedah atas simpanan. Okey, kenapa tak boleh alat pejabat? Okey, alat pejabat kod apa? Aset bukan semasa. 182. 100 hingga 199. 99. So apa-apa nombor lah. Okey, kadar bayaran? Belanja.
500 So dia duduk dalam 500 hingga 599. Okey, overdraft bank liability semasa liability. So liability 200 hingga 299. yes, 299. Okey. So kita kena tengoklah bahagian mana. Kena pasti. Okey, betul Yuni, terima kasih Yuni. Next, kita teruskan. Siapa seterusnya? Cepat Ayu ni siapa? Cikgu tak ada nama dekat sini ni. Ikut list nama siapa lepas Ayu ni? Daniel Hakimi. Daniel. Daniel, where are you Daniel? Daniel ada tak? Siapa yang ada sekarang ni? Kita ada 20 je ni, 21 je. Ramai tak masuk. Daniel tak ada. Cik ambil nama tak siapa tak masuk. Adam tak ada. Okay, lepas Daniel siapa? Misha. Misha dia lambat tak. dia. Haziq Hakimi. Hakimi. Mana Haziq? Haziq pun tak ada juga. Ramai yang tak masuk kelas. Tadi kelas sejarah semua masuk ke? Tak ramai. Tak ramai juga. Okey lah awak ni penat. Cikgu beria nak bantu awak buat kelas tambahan. Awak pula tak nak join. Saya masuk. Okey, lepas Haziq. Misha kan? Okey, Misha dia minta kebenaran dia pergi kubur, ziarah kubur. Okey, lepas Misha siapa? Izwan. Izwan pun tak ada juga. Izwan pun tak ada. Pak Izwan? Afiq Arif. Siapa? Afiq Arif. Afiq ada kan? Afiq Arif. Ni Mami ni Afiq apa ni? Afiq Muhammad Arif. Dia ada tu. Ada. Okey Afiq, silakan. Nombor 9 cikgu. Ya. Dokumen 1 diperoleh daripada kedai basikal Ericsson. Buka kamera Afiq. Buka kamera. Allah Akbar. Takkan baju ke? Yang lain tu bersedia, sila buka kamera. Kejap cikgu, kejap. Pakai tudung dulu. Semua dah sarapan? Dah. Okey. Keluar background je. Orangnya mana? Okey Afiq. Silakan. Apakah kegunaan dokumen 1? Jawapan dia D. Apa nama dokumen ni? Bukti penerimaan tunai dan cek. Okey, ni dokumen dia, dokumen apa ni? Apa nama dokumen? Ni resit cikgu. Resit. Okey, so apa fungsi resit? Dia sebagai bukti. Bukti apa? Bukti bayaran. Bayaran? Dan? Sebagai bukti penerimaan cikgu. Ya, dia dua-dua sekali Bukti bayar dan
penerimaan tunai. Ya, tunai mesti tunai. Sama ada cash ataupun cek lah. Itu sebagai bukti. Okey. Nombor 10 kan tu? Okey. Sekejap. Dia terima duit daripada apa untuk apa ni? Dia Siapa terima untuk bayaran invoice. Siapa bayar? Diterima daripada siapa? Terima daripada perniagaan basikal Huawei. Siapa tu perniagaan basikal Huawei? Apa? Siapa dia ni? Siapa dia ni perniagaan basikal Huawei? Dia ABT. Ya, betul. ABT. Dia adalah ABT. Okey, kejap Okey, teruskan Afiq. Nombor 10. Nombor 10, pilih padanan yang betul bagi jenis dan fungsi buku catatan pertama yang berikut. Jawapan dia A, cikgu. Jurnal Am merekod pelarasan pada akhir tempoh perakaunan. Rekod pelarasan pada akhir tempoh perakaunan. Okey, ada 8 jurnal Am. Ingat lagi tak apa dia 8 tu? Apa catatan dalam jurnal Am? Sekejap, nak cari nota. Bukan ke dekat buku itu dah conteng ke jawapan? Mesti tak tulis ni masa cikgu bincang ni. Ya, ada 8 ni salah satu ni. Pelarasan. Yang pertama sekali apa? Yang pertama, jual beli aset. Jual beli aset. Tak lengkap. Jual beli aset apa? Jual beli aset bukan semasa. Yelah, aset tu kan aset bukan semasa. Tapi secara apa? Secara kredit. Ya, betul. Secara kredit. Okey, itu dah 2. Yang ketiga apa? Apa catatan yang ketiga? Kita ada 8 semua sekali. Ada nota depan tu ya? Okey, kawan lain tolong bantu. Rekod ambilan. Rekod ambilan. Ah. Ambilan apa? Ambilan selain tunai dengan bank. Ya, itu yang keempat. Okey, yang kelima. Modal tambahan. Okey, lagi? Modal tambahan selain tunai dengan bank. Ya, lagi? Apa lagi? Pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan. Ada lagi? Yang first sekali awak tak bercakap. Yang pertama sekali. Kalau ikut susunan. Catatan pembukaan. Yes, catatan pembukaan. Dan satu lagi kalau ada pembukaan. Catatan penutupan. Yes, catatan penutupan. Okey, itu adalah urus-niaga yang kita rekod di dalam jurnal. Okey, kenapa B ni salah? Kenapa B salah? Dengan cek. Ya, dengan cek. Sepatutnya cari kredit kan? Ya, okey. C, kenapa tak boleh C? Apa salah dia?
Jurnal penerimaan tunai. Silap dia apa kat sini? Tak tahu. Penerimaan tunai. So mestilah urus niaga apa? Tunai. Dia tulis kat sini merekod jualan kenderaan secara kredit. So boleh ke masuk dalam jurnal penerimaan tunai? Tak boleh lah. Tak boleh. Kena lah masuk dalam jurnal am kan. So ni sebab salah dia jualan kredit. Ni sebab dengan cek. Okey. Jurnal pembayaran tunai. So apa yang salah kat sini? Ambilan inventory. Sepatutnya duduk mana? Ni sepatutnya masuk mana? Jurnal am. Ya, maksudnya jurnal am. Okey, so betul jawapan dia. So awak kena pastilah apa fungsi setiap buku syaratan pertama, jurnal am untuk apa. Jurnal am ada 8, jurnal jualan untuk merekod jualan secara kredit. Jurnal belian merekod belian secara kredit. Pulangan belian, pulangan jualan pun sama. Jurnal penerimaan dengan jurnal pembayaran untuk merekod penerimaan tunai dan cek. Jurnal pembayaran tunai untuk merekod pembayaran secara tunai dan cek. Okey, terima kasih Afiq. Next kita bagi kepada siapa pula? Lepas Afiq siapa? Saya. Okey, Afiq Mukhlis. Eh, Mana? Anas Hakimi. Anas, okey Anas. Ya, Silakan. Kamera, mana kamera? Oh, Open. kamera. Okey. Okey, soalan 11. Jurnal am berikut diperoleh daripada kedai perabot Samson. Dia bagi jurnal am, lepas tu dia tanya urus niaga manakah yang menerangkan catatan tersebut. Ya Allah. Apa call? Maafkan saya tu. Ada sedikit kesilapan teknikal. Tak apa, teruskan. Ya, apakah penerangan untuk catatan dalam jurnal am tersebut? Ada Anas tengah jawab call ke? Hello cikgu. Cikgu ada urgent. Emergency. Okay, kita nak bagi kat orang lain dulu. Lepas Anas siapa? Lepas Anas siapa? Lepas Anas. Danish Aiman. Danish Aiman. Danish mana? Danish Aiman ada tak? Danish Tadi Aiman. macam ada. Dia dah keluar. Masuk ke tak masuk ni? Cikgu Anas nak jawab. Okey, Anas dah ready. Okey, kita bagi kat Anas. Silakan Anas. Mana Anas? Okey, Okey. Bukalah kamera tu. Alright. Okey. Jurnal am berikut diperoleh daripada kedai perabot Samson. Dia bagi jurnal am. Lepas tu dia tanya urus niaga manakah yang menerangkan catatan tersebut. Jawapan dia A. Pembetulan kesilapan. Beli aset secara kredit tersalah rekod dalam akaun belian. Beli aset secara kredit tersalah rekod dalam akaun belian. Okey, betul ke tak?
B, ambil satu set sofa untuk dipamerkan di hadapan kedai. Yang tu Ni promosi apa cakap sebab tadi? dia dipamerkan. Promosi kan? Hmm. Betul tak? Dia debit promosi kredit belian kan? Okey, kalau C, ambil sebuah almari untuk kegunaan keluarga. Yang tu debit ambilan, kredit Debit ambilan, kredit belian. belian. Okey. Beli set katil pengantin secara kredit. Yang tu debit belian, kredit ABB. ABB. Okey. So kat sini beli aset secara kredit tersalah rekod di dalam akaun belian. Betul. Sepatutnya akaun apa kat sini ni? Apa dia cikgu? Ni kesilapan ni. Oh, Patutnya akaun apa? Dia buat kesilapan, dia catat dalam akaun belian. Sepatutnya akaun asset. aset, perabot tu aset. Sepatutnya Bergu dengan siapa? sepatutnya bergu dengan Jadi secara kredit bergu dengan usaha kredit bergu dengan kalau kita beli secara hutang. Siapa orang tu? Pembekal siapa? ABB. Ya, ABB Sepatutnya ABB. Ni catatan yang sebenarnya lah. Kita jual beli aset secara kredit ABB ataupun ABT. Okey. 12. 12. Urus niaga manakah yang direkod dalam jurnal khas? Jawapan dia Jurnal khas D. ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apakah 4 itu? Itu adalah jurnal belian, jurnal jualan, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan belian, satu lagi? jurnal pulangan jualan. Yes, jurnal pulangan jualan. Jualan. Okey. So urus niaga yang mana masuk jurnal khas? B. Jualan inventory secara kredit. Jualan inventory secara kredit. Okey, kalau yang A ni masuk mana? Yang A tu masuk jurnal mana? Jurnal? Jurnal AM. Ya, betul. Jurnal AM. Okey, kalau C? Kalau C pun jurnal AM. Jurnal AM. Okey, D? D pun jurnal AM juga. Jurnal AM. Okey. Okey, dia ada dua je kan, jurnal AM dengan jurnal khas. So kalau tak masuk jurnal khas, masuk jurnal AM lah. Urus niaga lain. Okey, terima kasih Anas. Banyak. Okey, next. Kita bagi siapa pula ni? Pak An. Pak Anas siapa? Farhan. Farhan. Mana Farhan? Cikgu, sebelum saya Dennis Aiman. Apa dia? Sebelum saya Dennis Aiman. Oh, Danish Aiman. Mana Danish Aiman? Danish Aiman tak masuk? Tak ada. Danish ada tak? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada cikgu. Ada. Okay. So, tak ada Danish. Farhan lah. Okey, cikgu. Okay. Nombor 13. Kamera Farhan. Okey. Nombor 13. Urus niaga berikut berlaku dalam kedai buku Asusi pada 16 Julai 2018. Bayar insurans peribadi dengan cek perniagaan sebanyak 1,500. Jawapannya D. Jawapan dia apa? D. 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 Jawapan dia D. Bayar insurans peribadi dengan cek perniagaan sebanyak 1,500. Okey. So D dia maksud dia dalam buku tunai kita kreditkan bank 1,500 butiran dia
Kenapa butiran dia ambilan? Sebab dia dengan cek perniagaan. Dengan cek perniagaan. Dia ambil daripada Kenapa tak tulis insurans? insurans peribadi. Ya, sebab insurans peribadi. So kira ambilan lah. Okay, so kalau dia tulis bayar insurans saja, tak ada perkataan peribadi, so butiran jawapan dia adalah C. So awak kena berhati-hatilah, perkataan ni ada perkataan peribadi, dia bertukar jadi ambilan. Okay, 14. Maklumat berikut berkaitan dengan perbelanjaan tunai runcit daripada buku sebuah perniagaan pada bulan Jun 2018. Berapakah jumlah wang yang perlu dituntut daripada juruwang mengikut sistem panjar pada 1 Julai 2018? Jawapannya adalah C. Jawapan dia adalah C. Kenapa C, Farhan? Sebab dia cakap wang yang perlu dituntut. Wang yang perlu dituntut, kenapa kita ambil C? C sebab kenapa kita ambil C? tak tahu ibu. Sistem panjar apa? Sistem panjar ataupun buku tunai runcit. Perbelanjaan tunai runcit. Kat sini dia kata sistem panjar. So kalau sistem panjar ni macam mana? Ciri dia apa sistem panjar? Sepanjang dia rekod perbelanjaan. Dia merekod belanja-belanja kecil. Okey, tapi dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia apa? Kalau sistem panjar ni. Tahu tak, Farhan? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kalau ikut soalan ni, sistem panjar ni peruntukan dia sebanyak 250 sebulan. Okey, so dia fix lah. Bulan ni, bulan depan. Sistem panjar dia fixkan 250. Jadi, kalau dia awak belanja 225, so dia akan dapat balik berapa banyak awak belanja supaya dapat balik 250. Dia memang dah fix dah kat situ. Jadi kalau kita belanja 250 habis, sebulan depan dapat 250 lah. Kalau dia belanja 200 je, bulan depan dapat berapa, Farhan? 200 lah. 200 lah. Okey, berapa banyak dibelanjakan, banyak itu akan ditambah. Okey, itu adalah sistem panjar ataupun buku tunai runcit. Okey, boleh buat catatan yang lain, tolong. Buat catatan apakah itu sistem panjar. Sistem panjar adalah untuk merekod belanja-belanja kecil yang rutin. Merekod belanja kecil yang rutin ataupun kerap. Jadi dia tetapkan amount dia telah ditetapkan, terpulang lah bergantung kepada sesebuah perniagaan. Ada yang nilai dia rendah, ada nilai yang tinggi. Contoh kalau kilang-kilang besar tu mungkin ribu-ribu lah dia punya peruntukan dia. Tapi kalau perniagaan yang kecil ni 200, 300, 200.5. Okey, itu amount dia. Okey, jadi berapa banyak kita belanjakan, banyak itulah akan ditambah pada bulan berikutnya. Okey, terima kasih Farhan. Cikgu. Okay, next. Lepas Farhan siapa? Lepas Farhan siapa? Naufal. Naufal. Silakan Naufal. Kat kamera. Sekejap ya. Ada di awal kan Naufal? Nombor 13 ni ke? Ya, nombor 15. 15. Jata berikut berkaitan dengan pembahagian leja. Apakah U dan V?
C. U leja am, V leja subsidiari. C. Okay. U adalah leja am, V adalah leja subsidiary. Okey, apakah leja am? Leja am ni dia rekod semua urus niaga. Cuma urus niaga? Rekod apa? Tapi Leja kecuali am ni ada apa dalam leja am? ada hasil belanja, Ya, ada hasil, ada belanja, ada dengan aset liability. dengan liability. Okey. Ya ke? Liability KBS kan kat sini kan? Aset bukan semasa kan? Aset semasa dengan aset bukan semasa. Liability ni ni adalah ABT, ni adalah ABB. Okey, ABB. maksudnya selain daripada subsidiary lah. Selain daripada subsidiary. Sebab subsidiary dia ada dua je lah. ABT dengan ABB. dengan ABB. Okey, so yang lain tu adalah ledger arm. Okey. Okey, betul. Okey, 16. Apa 16? Jualan 16. Jualan tunai kepada Manap RM400 dan wang dibankkan. Apakah catatan beregu untuk urus niaga tersebut? D. Debit untuk akaun bank, kredit untuk akaun jualan. Okay, debit, bank, kredit, jualan. Terima tunai, jualan tunai, dan wang dibankkan. So mestilah masuk bank kan? So ni bukan tunai, masuk jualan jualan tunai. So kita kreditkan jualan ni sebab aset tambah ni hasil tambah. Betul tak? Tak boleh? AB, so kalau melibatkan leja ni, awak guna yang ni lah. Okay, kita buat je benda ni supaya awak nampak apa kesan dia. Aset, belanja, liability, equity dan hasil. Okay, terima kasih Naufal. Okay, seterusnya. Soalan 17. Safwan. Cikgu saya. Apa? Cikgu. Safwan Ya, cikgu, saya. Okey. Bukalah kamera. Soalan nombor 17. Maklumat berikut diperoleh daripada Zenfona Trading. 2017, Januari 1. Baki kredit leja belian 4,800. Disember 31. Bayaran kepada akaun belum bayar 26,100. Diskaun diterima 1,450. Angkutan dikenakan 330. Baki debit leja belian 180. Baki kredit leja belian 16,660. Berapakah jumlah belian kredit? Jawapan dia B. 38,900. Okey, macam mana kita nak cari B ni? Kita buka akaun apa? Safwan. Kita buka akaun apa? Belian. Belian. Akaun kawalan. Akaun kawalan belum bayar. Ya. Akaun kawalan. AB. B. Okey, so catatan dia kita masukkan baki dulu. Sebelah kredit. Sebelah kredit. Ke sini baki. EBB berapa? Apa Safwan sebelah kredit? 4,800. Baki ya, ini 48 kosong. 00. Lepas tu kita masukkan ini dah masuk.
Ni yang bayar ni. Bayar nak rekod kat mana? Yang bayar ni rekod dekat kredit. Ha? Debit. Kredit ke debit? Kita bayar ABB tambah ke kurang? Kita bayar ABB bertambah. Okay, maksudnya masuk dekat kredit. Betul ke? Kita bayar ABB. ABB kita bertambah ke berkurang? Kita bayar ABB berkurang. Masuk dekat debit. Sebelah debit. Dekat sini bank lah. Betul tak? Yang lain. Ke sini bank 26,100. 100. Okey. Lepas tu bila kita bayar kita dapat diskaun kan. So diskaun ni pun akan mengurangkan dia juga. Jadi kita letak sebelah debit juga. Debit juga. Okay. So ni diskaun diterima. Okey. Lepas tu angkutan dikenakan. So yang ni Angkutan dikenakan dia tambah ABB. Ya, angkutan masuk 330. Okey, lepas tu baki debit ledger belian. Baki debit letak dekat debit lah. Kita letak bahagian debit. So kita ada dua baki lah kat sini kan. So ni ada baki HB 180. Satu lagi ada baki. Kenapa ada dua baki? 16,660. Jadi kita cari belian, kita tambahkan semua kredit, tolak debit. Betul ke ni? Betul ke catatan awak ni? Apa yang silap ni? Salah catatan ni maksud dia debit ni. Ni terbalik sebenarnya. Okay. Baki kredit tu adalah baki akhir, baki BB dia. Jadi kita masukkan sebelah kredit. So sini ada 16. 660. So yang sini 180. Maksud kredit ni kenapa? Kredit ni bila dia tutup ledger. So bila dia tutup ledger, baki dia HB bila turun bawah dia duduk sebelah kredit. 16,660. Sama juga baki debit ni. Baki debit ni bila kita tutup dia duduk sebelah sini. 180. Okey, kira balik. Betul tak? Belian. Betul ke? Betul. Betul. Betul tak awak dapat ni? 38,900. Dapat. Okey. So ingat jangan confuse dengan catatan debit dengan kredit. Maksudnya kredit ni kredit yang bawah sekali. Baki BB tu. Baki BB. So kalau dia duduk sebelah kredit, mestilah HB dia kat sini kan? Betul tak? HB dia kat sini. Bila kita, sebelum kita tutup akaun kawalan ni. Okay, ni pun sama juga. 180 ni walaupun dia cakap debit, ni selepas dia tutup akaun. Maksudnya dia duduk di sini. Jadi kalau kita akhir bulan, dia duduk sebelah kredit. Jadi so awak kena pergi ke 8,900. So ini adalah format akaun kawalan belum bayar. So ABT pun sama dah, dia terbalik lah kedudukan dia. Okey, dah betul jawapan dia 17. Okey, soalan 18. Soalan 18. Pernyataan manakah yang benar mengenai sistem inventory berterusan? A. Pergerakan inventory direkod sepanjang masa. Okey, pergerakan inventory direkod sepanjang masa. Ni apa ni?
dikira pada akhir tempoh perakaunan sahaja. Dia ada sistem ada berapa sistem inventory ni? Ada 2. Ada 2, apa dia satu lagi? Berkala. Berkala. Berkala, betul. Berkala tu maksudnya dia ada tempoh dia lah, 6 bulan ke 12 bulan ke. Kalau berterusan tu setiap bulan lah. Setiap bulan dia akan closing, dia akan kirakan berapa baki inventory. Okay, yang B ni berkala. So kalau kedai runcit ni biasanya dia akan record masuk keluar je. Berkala. Ya? Berkala ke? Berkala. Dia record inventory masuk, inventory keluar. Okay, nilai inventory akhir keluar tepat. Okay, dah. Betul. Puan, okay, next. Seterusnya siapa? Syahid. Okay, Syahid. Ya ke, Syahid? Apakah item yang akan menambah kos belian? Menambah kos belian. B. Duty import dengan angkutan masuk. Betul. Duty import dengan angkutan masuk. So ni item apa ni bawah kos jualan ni? Tadi siapa cakap tadi Naufal ke tadi? Under kos jualan. Ke Syahid? Selain daripada 2 ni apa lagi Syahid? Dia ada 4. Ni dah 2. Ada lagi 2. Bawah kos jualan. Tadi dah bagi tahu dah tadi. Tingkatan dia apa? Duty Audi. Apa singkatan dia tadi? Dekat kos jualan. Kita tambah apa? Tolak pulangan belian tambah. Dah lupa dah. Tadi dah cakap dah tadi. Apa ni Syahid? Dah ada 2 dah. Lagi 2 apa? Duty ni yang mana? A ni yang mana? Lagi 2 tu apa? Apa itu Aidu, Syahid? A tu angkutan masuk. I itu inventory. Inventory. Dia belanja. Dia belanja. Belanja apa? You apa you? Upah atas belian. Betul. You, I apa? I. I, you, I. I lah, I. Cikgu lah, I. You lah. Betul. Apa? I tu apa? Insurans atas belian. Semua dia berkaitan dengan kos belian lah. Angkutan atas, angkutan masuk barang belian, insurans atas belian, duty import atas belian, upah atas belian. Semua tu adalah berkaitan dengan belian. Okay. So boleh ingat Syahid, I do. Buat catatan ya. A apa, I apa, D apa, U apa Bukan I, you tak. Okay, soalan 20. Petikan imbangan duga manakah yang menunjukkan catatan yang betul? B. B. Kenapa? B ke D? Dadu. Okay, kenapa dadu? Catatan yang betul. Sebab Okay, kita tengok A. Apa silap A? Kenapa tak boleh ambil A? angkutan keluar. Angkutan keluar. Angkutan keluar ni apa?
Dia Kredit. belanja kan? Dia Belanja. debit. Okey, yang B ni apa salah dia? Apa salah dia? Dia terbalik. Apa yang terbalik? Semua. Semua? Angkat tak keluar duduk sebelah mana? Debit. Dah Belanja. debit. Modal sebelah, kredit, ambilan sebelah, debit. Okey, C? Silapan dia? Modal. Modal. Modal duduk sebelah ni, ambilan duduk sebelah ni. Okey, so jawapan dia D. So kita tengok Ableh lah. Kita tengok Ableh. So angkutan keluar ni belanja, modal ni liability equity pemilik, ambilan ni pun belanja. So kita tahulah kedudukan dia A, B dengan left. Okey, terima kasih Syahir. Seterusnya selepas Syahir siapa? Saya. Okey, Naili silakan. Okey. Nombor 21. Baca soalan ni. Baca kan? Pada akhir tempoh perakanan, buku perniagaan Asero Enterprise menunjukkan baki-baki berikut. Aset 50,000, liability 17,560. Berapakah modal awal perniagaan jika perniagaan mengalami kerugian sebanyak 5,950. Jadi kalau modal awal dia punya formula asset tolak liability. So negatif 5,950 sama dengan 50,000 tolak 17,560. Tambah modal awal. Awal perniagaan jika perniagaan mengalami kerugian. So total negatif 5,950. So kita tolak rugi kan kat sini kan? Total. Okey, jadi 50 tolak tolak 17590 dan tolak 5950. 5950. Okey. Bukan tambah cikgu. Tambah ke tolak rugi? Tambah. Okay. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah? Tambah. 50,000 tolak liability 17,590. Okay. 9. Pasti tolak liability. Apa persamaan dia? Persamaan dia. Tambah hasil tolak belanja. Tambah untung tolak rugi. Kita nak cari apa ni? Modal kan? Kita tambah ke kita tolak? 5. Kenapa kita kena tambah? Kenapa kita kena tambah? Sebab untung ditambah rugi kan? Sebab dia rugi. Sebab dia rugi kena tambah ke kena tolak? Tambah. Tambah ke tolak? Kalau dekat dalam persamaan tu, kalau yang tolak rugi tu bila nak cari aset, tapi ni nak cari modal. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Betul? Okay, dia ada lagi persamaan. Asset sama dengan liability tambah modal. Tambah untung bersih atau tolak rugi bersih. Tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Okey. So, kita ambil yang ni. Jadi berapa? Jadi jawapan dia
D. 38,360. Ya, kita kena tambahlah rugi bersih ni kan supaya kita dapat modal dia. Supaya kita dapat modal awal. Sebab kalau kita tolak ni kita nak tahu aset kan. D. Okay. Next. 22. Manakah catatan penutupan yang betul menerangkan rekod dalam akaun perdagangan? Jawapan dia C. Sebab kalau jualan catatan pembukaan dia kredit, jadi catatan penutupan dia debit. Kalau akaun perdagangan, catatan pembukaan dia debit, catatan penutupan dia kredit. Kita nak tahu dia mana duduk yang betul. Okey. Jualan. Jawapan dia apa? C. Jualan akaun perdagangan. Okey, betul. Sebab kita pindahkan ke akaun perdagangan. Baik, kenapa duduk sebelah kredit? Akaun perdagangan. Yang mana? Kalau bentuk T kan, dia duduk sebelah sini kan? Dia duduk sebelah kredit dalam akaun perdagangan. Akaun sebelah kredit. Okay. Kenapa jualan debit sebenarnya? Maksudnya ni akaun jualan. Kan kita ada baki BB kat sini, betul tak? So, kita debitkanlah figure ni. Kita debit dia akaun perdagangan. So dalam akaun perdagangan kita kredit. Maksudnya yang ni kita pindah ke sini. So debit jualan, kredit perdagangan. Okey, terima kasih Naili. Okey. Selepas ni Ali, siapa? Saya dengar tak cikgu? Asma. Okey, Asma. Silakan Asma. Kat kamera Asma. Cikgu dengar tak cikgu? Dengar. Teruskan. Okay. Data berikut diperoleh daripada imbangan duga syarikat IMAK Berhad pada 31 Disember 2017. Syarikat memutuskan untuk mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 5% atas akaun belum terima bersih. Berapakah peruntukan hutang ragu pada 31 Disember 2017? B. 2,525. 2,525. Jawapan dia B. Kenapa dapat B? 50,500 darab 5%. Darab 5%. So dapat berapa? Perlu tak kita tolak hutang lapuk? Tak. Kenapa tak perlu? Sebab dia dah tolak dah. Sebab dia dah? Tolak dah. Ya, sebab dia dah tolak. Sebab dalam hutang lapuk bila ada dalam imbangan juga, kita tak perlu tolak hutang lapuk ni. Jangan tolak. Kecuali berada di bawah ni. Kecuali dia berada dekat maklumat tambahan. So kita kena tolak lah hutang lapuk. So kalau dia nak tahu peruntukan hutang ragu, kita terus darab lah. 50,500 darab 5% dapat 2,525. Betul? Betul. Okay, next. Soalan nombor 24. Pengiraan susun nilai dengan menggunakan kaedah atas kos bersamaan dengan kaedah garis lurus. Bersamaan dengan kaedah garis lurus. Okey, betul Ya, dengan garis. Sebab atas kos dia sama je kan. Dia seragam. So penilaian semula ni kita ambil nilai baki akhir, kita
bagi dengan usia guna. Bagi kekurangan kita tolak dulu susut nilai terkumpul. Okay. So kita ada dua kaedah susut nilai. Apa susut nilai dia? Ada tiga kaedah susut nilai. Apa dia? Kaedah susut nilai. Ada tiga. Kaedah pelupusan dengan kaedah baki berkurangan dan kaedah garis lurus. Kaedah penilaian semula, berterusan ataupun kos. Berterusan atau kos ataupun kaedah baki berkurangan. Ni garis lurus lah kos ni Kos ni garis lurus, berterusan pula cikgu salah. Okay, ni adalah kaedah garis lurus. So garis lurus ataupun kos. So ni adalah kaedah-kaedah untuk mengira susut nilai. Okay, terima kasih Asma. Okay, next. Tak sempat habis 40 soalan. Ada berapa minit ya? 29 minit. Cepat-cepat sikit. Siapa Asma? Siapa? Saya cikgu. Siapa? Dina? Cikgu dengar tak? Kamaria. Okey, Kamaria. kuat sikit Kamaria. Cakap kuat sikit. Okay, cikgu dengar cikgu? Dengar. Urus niaga manakah yang menunjukkan pelupusan aset bukan semasa? Jawapan dia B. Menjual ven lama dan menerima cek. Jawapan dia B. Menjual van lama dan menerima pesan. Kenapa A tak boleh? Sebab inventory aset semasa. Ya, Dia nak inventory. aset bukan semasa. Okey, kenapa C tak boleh? C dia beli perabot. Dia beli, dia menambah aset kan? Okey, kenapa D tak boleh? Sebab tu ambilan. Ni ambilan, betul. Okey. Soalan 26. Pada 31 Mei 2018, Timbangan duga syarikat Yufum Berhad menunjukkan baki alat tulis sebanyak RM590. Selepas pelazarasan dibuat, didapati sebanyak RM120 alat tulis masih belum digunakan. Catatan manakah yang betul dalam imbangan duga terselaras? So, baki alat tulis. Sebab pelazarasan dibuat dapati sebanyak 120 alat masih belum digunakan. Okey, yang manakah catatan yang betul dalam imbangan duga? Yang mana satu? B, cikgu. Apa? B. B. Okey, kenapa B? Kenapa A tak boleh? Sebab A dia tak catat yang belum guna tu. Ya, sebab dia tak tulis baki alat tulis kan? Inventory alat tulis. Okey, C kenapa tak boleh? C sebab dia tolak. Sebab dia tolak. Kat sini memang dia dah bagi tahu kan figure ni. So kita tak perlu nak tolak-tolak lah. Sebab dia tolak kat sini. Okey, D kenapa tak boleh? D Dia sebab bagi dia tambah tambah. kan? Yang ni dia tolak, yang ni dia tambah. So salah lah jawapan dia. Okey, betul. Okey, terima kasih Kak Maria. Seterusnya siapa? Saya. Okey, siapa? Nisa. Nisa, silakan. Maklumat berikut ada. Nisa, mana kamera? Oops. Maklumat berikut diperoleh daripada kedai bunga Honora. Perkara ini belum direkod dalam mana-mana buku. Ambas yang bak bunga ros berkos RM150 untuk hadiah ulang tahun perkahwinan pemilik. Apakah dia ada kesilapan tersebut? D. Kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Betul tak? Jawapan dia D. Okey, kenapa? Kenapa kesilapan ketinggalan urus niaga? Tak ada kata perkara ini belum direkodkan dalam mana-mana buku. Betul, sebab belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, prinsip ni apa? Dia rekod dekat akaun yang salah. Okey.
rekod akaun yang salah. Maksudnya aset tu tertukar dengan belanja. Sepatutnya akaun aset dia bagi rekod dalam belanja ataupun dia belanja tapi direkod dalam akaun aset. Okey, kesilapan komisen? Tertukar apa? Nama Dia tertukar nama sebab nama hampir-hampir sama. Kesilapan songsang? Dia terbalik. Debit kat kredit, kredit kat debit. Dia terbalik Sepatutnya debit dia pergi kreditkan. Okey, betul Nisa. Okey, next soalan 28 Nisa. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2017, kedai mewah Della telah memperoleh untung bersih berjumlah RM55,000. Beberapa kesilapan telah ditemui, iaitu kadar bayaran terlebih rekod berjumlah RM500. Inventory akhir terkurang rekod berjumlah RM2,000. Berapakah untung bersih yang baru? Saya kira dapat RM57,500. Okay, macam mana kita nak rekod ni? Nak kira dia? Mula-mula dengan untung bersih RM55,000. Kita kena tambah tolak apa? Tadi kan dia kata kadar bayaran terlebih rekod. Maksudnya dia terlebih belanja, dia terlebih tolak. Terlebih tolak kan? Kita kena tambah balik. Kita tambah 500. Okey, lagi satu yang bawah ni. Inventory akhir dalam kos jualan ni kan formula dia tolak inventory akhir kan. Maksudnya dia terkurang, maksudnya dia terkurang tolak. Maksudnya kos jualan dia kos jualan dia jadi tinggi ke rendah? Tinggi. Kos jualan dia tinggi, untung jadi? Tambah. Rendah. Betul tak? Kalau kos jualan tinggi, untung dia jadi rendah. Sepatutnya kos jualan dia rendah, betul tak? Kos jualan tinggi, untung rendah. Sepatutnya kos jualan dia rendah, jadi untung dia tinggi ke rendah? Tukar lah ni. Ni kesan dia dekat kos jualan ni. Inventory akhir terkurang rekod. Terkurang rekod maksud dia terkurang rekod. Dia kurang tolak, maksud dia kena tambah balik kan cikgu? Kena tolak lagi lah. Inventory tu kena tambah dekat inventory tu, katakan dia RM10,000 tapi kita kena letak RM12,000. Jadi kos jualan rendah lah. Betul tak? Kos jualan dia rendah jadi untung akan tinggi lah. Jadi benda tu akan ditambah. Kesan dia akan menambahkan. Sebab tu jawapan dia RM57,500. Okey, terima kasih Nisa. Seterusnya kita nak cepat sikit. Okey, selepas Nisa siapa? Saya cikgu. Okey, Dina. Nurin. Tak saya. Dina, okey. Silakan Dina. Maklumat berikut diperoleh daripada butik Blues dan butik Berries yang menjual pakaian. Kadar pusing ganti inventory untuk butik Blues 7 kali, untuk butik Berries 4 kali. Manakah yang benar tentang pengurusan inventory kedua-dua butik tersebut? Jawapan dia A, 1 dan 2. Jawapan dia A, 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 Dina? Sebab jualan inventory butik Blues memang lagi laris sebab dia punya macam dia restock dia punya inventory sampai 7 kali. Lagi lagi banyak, lagi cekap lah. Lepas tu dia pengurusan lagi cekap. Sebab tu dia boleh restock banyak kali. Ya, betul. Okey, soalan 30. Soalan 30, maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Lenovo. Berapakah untung atau rugi bersih perniagaan tersebut? Jawapan dia C. Untung bersih RM5,000. Macam mana dapat RM5,000? Liability hujung tahun tolak dengan awal tahun. Lepas tu nanti dapat RM10,000. RM10,000. Lepas tu aset hujung tahun tolak dengan aset awal tahun. Ini modal awal kan? Ini modal akhir. Kita buat perbandingan lah, betul tak? Jadi nanti lepas tu aset untuk dapatkan untung bersih, aset tolak liability RM15,000 tolak RM10,000 dapat RM5,000. Okey, so kita dapat untung sebanyak RM5,000. Okey, terima kasih Dina. Seterusnya
Saya. Okay, Nurin, Dafina. Silakan. Okey. Soalan 31. Encik Vivo seorang peniaga tidak menggunakan sistem catatan bergu untuk merekod akaun di kedainya. Maklumat berikut menunjukkan analisis berkaitan alatan pejabat perniagaannya. Jawapan dia C. Kenapa C? Sebab dia kata analisis berkaitan alatan pejabat. Jadi kita kena tambah alatan pejabat. Kita tambahkan dekat alatan pejabat. Okay. Beli komputer baharu. Betul. Maksud dia beli komputer baru, aset kita bertambah. Aset kita bertambah. Okey. Betul lah. So, aset kita tambah lah. Okey. Soalan seterusnya. Soalan 32. Maklumat berikut diperoleh daripada kedai buku bunga Nokia pada akhir bulan Ogos 2018. Apakah butiran yang menunjukkan cek belum dikemukakan? D. Fakrullah. Kenapa Fakrullah? Sebab kalau cek belum dikemukakan, dekat buku tunai mesti belah kredit, tapi dekat penyata bank dia tak catat apa-apa. Ya, betul. Cek bukan maksudnya cek yang kita bayar tu belum lagi dikemukakan di penyata bank. Maksudnya kita bayar kepada Fakrullah. Okay? Tapi Fakrullah tu belum masukkan cek tu ke dalam bank. Maksudnya tak ada Fakrullah kat sini. Ataupun tak ada nombor cek 2105. Jadi Fakrullah lah. Okey, kenapa kita tak ambil sewa? Sebab sewa ada kat sini kan, 1,200, sini ada 1,200. Kenapa tak ambil faedah? Faedah ni deposit belum dikreditkan, dia bukannya cek belum dikemukakan. Kenapa tak ambil store Xiaomi? Ni pun sama, deposit belum dikreditkan. Okey. Alright, terima kasih Nurin. Next. Nurin siapa? Ya. Okey, Mira. Bukalah kamera. Okey. Soalan 33. Soalan 33. Kita habis berapa? 12.30 kan? 12 ke 12.30? 12.30. Okey, kita habiskan set ni. Urus niaga manakah yang akan diambil kira dalam penyediaan penyata belanjawan tunai? Jawapan dia B. Sebab sebab B. Akaun penerima yang telah menjadi hutang. Sebab dia terima tunai. Sebab penyata belanjawan tunai ni dia merekodkan keluar masuk tunai sahaja. Kalau macam kenapa A tak boleh? Sebab dia kredit. Kenapa C tak boleh? Sebab dia peruntukan hutang ragu. Ya, peruntukan hutang ragu. Dia bukan duit tunai. Okey, kenapa D tak boleh? D sebab hutang lapuk. Ya, sebab hutang lapuk. Dia bukan duit tunai. Hutang lapuk ke piasat ke dia tidak melibatkan duit tunai. Dia hanya angka sahaja. Okey, betul. Okey, 34. 34. Butiran manakah yang dikreditkan dalam akaun pengasingan untung rugi? Apa ni? Jawapan dia faedah atas belian. Faedah atas? Belian. Kenapa faedah atas ambilan? Sebab kalau akaun pengasingan untung rugi, faedah atas ambilan dengan untung bersih dia dekat belah kredit. Kredit ni maksud dia tambah ke tolak? Tambah. Tambah kan? Okay. So, gaji ni tolak, kongsi untung ni kita agihkan, faedah atas modal ni tolak. Ni pengagihan pembahagian Kongsi untung ni adalah pembahagian, kita tolak juga. So satu je lah, faedah atas ambilan. Okey, betul Mira, terima kasih. Seterusnya. Saya dengar tak? Okey, Sakina, silakan.
Nombor 35, ke manakah keuntungan atau kerugian dari Tak dengar Sakina, kuat sikit. Tak dengar dengar tak? Kuat sikit. Ha. Bukalah kamera, tak boleh buka kamera. Boleh. Baru nampak. Ke manakah keuntungan atau kerugian realisasi akan dipindahkan? Jawapan dia C. Akaun modal berkongsi. 35 C. Kenapa C? Sebab untung rugi realisasi bergu dengan akaun modal. Ya, akaun modal berkongsi. Ke manakah keuntungan atau rugi realisasi akan dipindahkan? Akaun modal berkongsi. Okey. 36? 36. Pernyataan manakah yang menerangkan ciri share keutamaan? Jawapan dia D. Tidak berhak mengundi. Share keutamaan. Jawapan dia D. Kenapa D? Tidak berhak mengundi. Okey, apa lagi ciri share keutamaan? Kadar dividen dia. Kadar dividen dia tetap. Tetap. Ya, kadar dividen. Lepas tu keutamaan pembayaran dividen. Ya, dia dapat dulu Dividen dia dapat dulu lagi. Tuntutan atas aset syarikat semasa pembubaran. Apa? Tuntutan atas aset syarikat. Ada satu lagi. Dengan tunggakan dividen. Tunggakan dividen, kadar dividen tetap, tuntutan di keutamaan, lagi satu je. Ni tidak berhak mengundi. Okey, betul. Okey, so ni adalah ciri-ciri share keutamaan. Okey. Sakina jawab satu lagi lah. 37. Sakina. 37. Urus mengundi manakah yang merupakan pendapatan modal bagi sebuah kelab? Jawapan dia B. Menerima komputer sebagai derma. Menerima komputer sebagai derma. Pendapatan modal. Apa maksud pendapatan modal, Sakina? Apa dia pendapatan modal? Kenapa ni awak cakap ni? Maksudnya ciri dia macam mana pendapatan modal? Apa ciri pendapatan modal? Siapa boleh bantu? Ada tak? Pendapatan modal ni bukan selain daripada kegiatan utama kelab persatuan, dan pendapatan tu diterima untuk aset bukan semasa. Tujuan dia untuk aset bukan semasa. Kalau kat sini awak nampak menerima komputer. Menerima komputer. So ni adalah aset bukan semasa. Ni sebab aktiviti kelab kan. Ni sebab aktiviti hasil dia. Yuran ni pun pendapatan hasil sebab kegiatan utama, simpanan tetap pun sama. Okey, kalau dia kata menerima tunai pun derma tunai untuk membina gelanggang, tu pun sama pendapatan modal. Pendapatan modal ni apa-apa yang kita terima untuk aset bukan semasa. So tu pendapatan modal. Okey, terima kasih Sakina. Seterusnya, siapa? Siapa Sakina? Saya. Said. Okey, silakan Said. Manakah merupakan item pembayaran dalam akaun penerimaan dan pembayaran? DD. Surat khabar dan majalah. Item pembayaran. Jawapan dia D. Surat khabar dan majalah. Ni apa ni? Bayaran masuk ni? Bayaran masuk apa? Said. Bayaran masuk. Bayaran masuk. Ya, item apa? Apa? Dia item apa? Bayaran masuk tu. Kalau kat sini dia kata item pembayaran. So kat bayaran masuk, item? Penerimaan.
penerimaan. Jumlah pendaftaran? Jumlah pendaftaran? Item apa? Pembayar. Penerimaan juga. Kutipan pertandingan? Pembayaran. Betul. Kutipan pertandingan? Item apa? Right? Jadi dua je. Satu item pembayaran, satu item penerimaan. So kalau kutipan pertandingan ni item apa? Pembayaran. Tak dengar. Saya cakap apa? Awak tak buka Penerimaan. awak tak buka mic ke? Buka. Tu dia Buka. item pembayaran salah lah. Penerimaan. Penerimaan lah. Kutipan lah kita dapat kan. Kecuali belanja pertandingan. Akaun penerimaan ni macam akaun tunai lah. Yang ni terima. Sini ya. Apa-apa. So penerimaan sebelah debit, pembayaran sebelah kredit. Dia macam akaun tunai. Okey, 39. Syed. Apakah pengkelasan bagi gaji pengurus kilang Taklah dalam kamera pastilah kuat sikit. Tak dengar suara. Okey, baca kuat-kuat sikit. apakah Awak pengkelasan seorang-seorang je kat dalam bagi bilik tu, tak ada orang lain. apakah pengkelasan bagi gaji pengurus kilang dalam akaun pengeluaran? Apa Overhead. dia? Overhead. Pengurus kilang. Kalau operator kilang? Apa? Gaji operator kilang kat mana? Prima. Prima? Operator kilang. Di manakah kategori dia? Bawah apa? Betul ke prima? Siapa boleh bantu? Gaji Kos operator buruh kilang? langsung. Kos buruh? Langsung. Langsung kat sini. Operator. Okey, ada satu lagi. Belanja langsung. Apa dia belanja langsung? Apa ada di bawah ni? Apa ada di bawah belanja langsung, Syed? Tahu tak? Apa dia item di bawah belanja langsung? Dia tak bersedia ni. Okey, siapa boleh bantu? Belanja langsung. Ada dua. Apa? Yang lain tahu tak? Royalty. Apa dia? Royalty. Liability? Royalty. Betul. Royalty. Satu lagi ada. Apa dia? Pattern. Pattern. Okey. So, kita ada belanja langsung dia operator kilang je. Buruh langsung operator kilang ataupun buruh. Kalau sekarang dia tulis buruh langsung ataupun gaji operator kilang. So, di bawah kos buruh langsung lah. Okey, belanja langsung, royalty dan pattern. Okey, kos prima ni apa sebenarnya? Kos prima ni apa?
Apakah kos prima? Dia ada 3 komponen kat sini. Apa dia? Dia ada bahan, tambah, dia ada buruh. Satu lagi dia ada belanja langsung. Okay, so ada 3 komponen. Bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Okay, so kita tambah prima tambah overhead. So kita dapat kos pengeluaran. Okay, senang je akaun pengeluaran ni. Komponen dia ada 4 je. Bahan buruh, belanja dan overhead. Dan satu lagi dia ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Okay, terima kasih Syed. Okay, last one. Lepas Syed siapa? Syed dah last. Siapa yang belum jawab lagi? Yang tadi yang tak ada ni. Baru masuk ke? Ada tak? Misha dah masuk tak? Enggak cikgu. Misha dah balik. Misha boleh tak jawab satu soalan je Misha? Boleh cikgu. Boleh. Tak dengar cikgu. Tak dengar? Yang awak tengah ada ni ke? Cikgu tak dengar. 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 Dia guna formula, cuba tak sejelas Boleh, teruskan. Dia guna formula keuntungan sama dengan unit keluaran darab dengan margin cara masa unit. Lepas tu tolak dengan kos tetap. Baca soalan ni. Okay, so dia untuk mencapai untung sasaran sebanyak 5,000. Okay, jadi formula dia? Ingat tak formula dia? Keuntungan sama dengan berapakah bilangan botol? Dia nak bilangan botol kan? So kos dengan unit keluaran darab dengan tambah untung sasaran kan? So dia ada bagi so dengan margin caruman. Betul tak? Betul tak formula dia? Dia dibagi tambah untung sasaran cikgu. Bagi untung sasaran. 5,000 tu untung sasaran. So awak dapat titik pelanggan modal dia 12,000, bahagilah dengan harga unit 125. Apa jawapan dia? 12,000 botol. D cikgu. Betul ke? Dia dapat D. Betul tak awak dapat tu? Betul. Kalau kita nak RM, kita darab dengan RM5. Okey, betul. So, kos tetap tambah dengan untung sasaran bagi margin caruman. So, kos tetap dia 10,000 tambah dengan untung sasaran 5,000. Kita bahagi dengan margin caruman, jadi RM5 tolak dengan RM3.75. Margin caruman dia RM1.25. So, awak dapatlah 12,000 botol. Okey, terima kasih Misha. Satu lagi, cikgu rakan-rakan semua nak ucapkan takziah untuk awak. So, cikgu harap awak tabah menghadapi dugaan dan cabaran ni. So, kuatkan semangat awak untuk meneruskan belajar sampai awak lepas SPM dan seterusnya lah masa depan. Cikgu doakan awak berjaya. Terima kasih cikgu. Okay, so sekarang dah 12.30. Okay, kita break lah. Rehat, awak ada masa untuk rehat. Nanti kita sambung balik. Kita ambil